Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mahathir, Tun Mahathir, Dr. Mahathir, Atuk Mahathir yang sudah tua sekarang ini, dah usia 98 tahun kalau tak silap. Nampaknya semakin berakhir usianya di alam yang fana ini, semakin gagal dia kerana dia kalah dengan Teruk dalam PRU yang lalu. Lepas itu tiba-tiba naik semula sekarang ini, naik semula populariti Mahathir sekarang ini, kerana tiba-tiba sahaja Perikatan Nasional, maksud saya gabungan daripada Perikatan Nasional, pemimpin gabungan daripada Perikatan Nasional, maksud saya, iaitu Hadi Awang yang memiliki kerusi paling banyak di parlimen melalui parti PAS, tiba-tiba berminat dengan Mahathir. Dan itu pertama. Kedua yang menyebabkan Mahathir jadi famous sekarang balik ini, kerana beliau disiasat oleh pihak berkuasa kerana dia didakwa telah menghina institusi diraja. Dan terbaru ini, saya secara pribadi, admin The Twin TV, sebenarnya saya ingin melihat Tun Mahathir untuk cuba merendahkan diri atau merendahkan hati untuk beristiqamah, dan beliau dapat muhasabah diri, dan akhirnya beliau sedar bahawa beliau perlu menghormati institusi diraja dan memohon ampun secara terbuka kepada institusi diraja. Tetapi yang menjadi kejutan bagi saya secara pribadi, saya pun terkejut juga. Bukan saja beliau tidak ada permohonan secara terbuka atau apa-apa, tetapi baru-baru ini dia keluarkan satu lagi artikel yang agak mengejutkan, kerana artikel ini adalah artikel tentang sejarah. Saya hairan juga, kenapa dia keluarkan sejarah? Kenapa dia keluarkan sejarah? Saya fikir untuk tahap Mahathir yang seorang negarawan yang hebat di Malaysia ini, dia bukan di level hanya untuk tulis semula sejarah. Dia tulis balik sejarah yang berlaku. Itu ada di pelajaran. Tak payah nak tulis balik, orang dah tahu. Maksud saya ialah, kenapa nak diungkit-ungkit sejarah? Kita berada di dunia nyata, realistik sekarang. Dan betul, saya setuju bahawa dunia nyata sekarang ini, penegak ataupun pembela utama, ketua pembela kepada bangsa Melayu dan agama Islam ialah Raja-Raja Melayu dan yang di Pertuan Agong. Memang tertulis di dalam perlembagaan. Sebab itu mungkin apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Tun Mahathir itu, yang dikatakan oleh Tun Mahathir itu telah disiasat, kerana mungkin ada kata-katanya yang termaksud ataupun membawa maksud yang boleh diterjemah sebagai Raja-Raja Melayu dan Raja-Raja Melayu dah tak boleh nak harap untuk membela Melayu Islam. Itu salah. Mana boleh. Saya tetap berpegang teguh kepada kepercayaan saya kepada perlembagaan dan juga kepada rukun negara, iaitu Raja-Raja Melayu dan di Pertuan Agong terutamanya adalah ketua kepada agama Islam dan juga ketua kepada bangsa Melayu. Baginda-baginda inilah, Raja-Raja Melayu inilah yang menjadi
benteng pertama dan benteng terakhir kepada agama Islam dan bangsa Melayu. Jadi saya fikir Mahathir, saya fikir ini pendapat saya saja, Mahathir pada usianya yang semakin lanjut, sepatutnya beliau membawa generasi muda ini untuk menghormati tradisi rukun negara kita ini. Bukan hanya sekadar tradisi, tapi kita mesti menghormati raja-raja Melayu. Kita menghormati institusi raja yang di Pertuan Agong. Kita mesti menghormati. Jangan sampai ada anak muda yang terseleweng pemikiran pula. Ini risau juga. Okey. So, saya menghormati Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri yang paling ulung, yang paling lama di Malaysia, dan mungkin juga antara Perdana Menteri paling lama di dunia, yang membawa Malaysia dengan pelbagai sejarah menarik. Ialah of course lah, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang berduka, ada yang lucu, ada yang serius, macam-macam lah sejarah, pengalaman, kenangan beliau. Tapi itu tidak bermakna pendapat-pendapat beliau itu boleh dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya. Tidak, saya tidak setuju dengan itu. Apapun, semua manusia ada pendapat sendiri. Mungkin ada yang kata Mahathir betul, tapi saya secara pribadi saya tak setuju dengan apa yang Mahathir buat ini. Kerana beliau adalah pemimpin yang sepatutnya menjadi teladan untuk menghormati perlembagaan dan rukun negara kita, kesetiaan kepada raja dan negara. Jangan hanya kerana politik terabai pula, terlalai kita mempertahankan kedaulatan perlembagaan dan rukun negara kita. Kepada semua ahli-ahli parti politik juga sama, bukan hanya Tun Mahathir. Apapun, saya tetap menghormati Mahathir. Beliau seorang pemimpin yang bagus, okey. Cuma di akhir-akhirnya banyak sekali isu yang semakin menjadi bualan ramai, dan antara kegagalan beliau yang paling teruk pada ketika ini adalah beliau gagal untuk membawa parti yang ditubuhkannya sendiri, yaitu Pejuang dan Gerakan Tanah Air, untuk menang dan mendapat deposit semula. Semua yang ikut bertanding di dalam pilihan raya dalam Parti Pejuang atau Gerakan Tanah Air, semuanya kalah dengan teruk, tak dapat deposit pun. Jadi adakah itu adalah satu pembayang bahawa Mahathir sepatutnya dah boleh berehat? Eloklah berehat, kumpul banyak-banyak amal untuk persediaan kepada dunia yang kekal, yaitu akhirat. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.